Okey, kita mula kelas kita hari ini. Jadi kita masuk kepada chapter yang baru. Jadi chapter kita hari ini adalah berkenaan dengan sensor and transducer. Okey, gambar clear tak ada jerk Jadi untuk chapter ni, objektif dia adalah jadi student sepatutnya boleh explain operation dan function sensor dan transducer. Jadi yang kedua, student boleh explain apakah application untuk sensor and transducer. Kemudian dia ada limitation untuk certain transducer dan sensor, dan differentiate several function of transducer in order to choose the correct type of transducer in instrument application. Jadi introduction dia. Jadi apakah definition untuk transducer? Okey, transducer dia define sebagai device receive energy. Ni dia ada term receive energy. Jadi dia receive energy daripada satu sistem, kemudian transmit kepada sistem yang lain. Okey, contohnya you ada satu transducer yang mengukur mechanical punya property. Contohnya pressure. Kita ada pressure tu mechanical lah. Kemudian daripada pressure tu dia convert kepada electrical dalam bentuk voltage ataupun current. Itu maksudnya transducer. Jadi kita ada dua jenis lah transducer, electrical dan mechanical transducer. Kemudian output daripada transducer ni boleh jadi analog, digital ataupun frequency modulated. Jadi kalau analog you faham lah macam mana? Jadi analog signal dia instantaneous, dia dalam bentuk voltage ataupun dalam bentuk current. Kalau digital, dia adalah information digital lah, dia high atau zero. Dan frequency modulated, ini macam
macam signal radio AM, FM. Jadi boleh setakat tu? Boleh kan? Jadi dalam kelas ni kita akan lebih fokus kepada electrical transducer lah. Jadi electrical transducer ni adalah device convert physical, mechanical, optical and then output dia adalah proportional. Proportional ni maknanya berkadar terus lah. Berkadar terus dengan voltage ataupun current quantity. Jadi kalau kita ada satu transducer, electrical transducer, jadi ada beberapa parameter yang kita harus perhatikan. Jadi nombor satu adalah linearity. Okey, linear ni maksudnya relationship dia tu mesti berkadar terus. Contohnya, contoh kita ada satu temperature. Kemudian ini output lah. Output dalam bentuk voltage. Jadi bila temperature increase, so ini parameter temperature, contohnya 0 degree increase sampai 100 degree Celsius. Jadi kalau linear, kita akan dapat garis lurus. Macam tu. Itu maksudnya linear. Jadi kita tak mahu sensor kita sekejap linear, sampai sini dia dah gelong macam-macam lah. Kalau you dapat sensor yang gelong macam gini, nak yang musim nak test COVID ni kan, orang tu demam, tapi awak punya temperature sensor detect tak demam. Itu jadi masalah. Okey, linearity ni juga ada setengah sensor tu dia cuma linear pada range yang tertentu sahaja. Contohnya naik sampai 100 degree dia dah tak linear. Dia dah jadi kelain lah, macam mana lah. Macam tu. Jadi maknanya sensor ni boleh didetect pada range yang linear sahaja. Kalau di luar range tu, di luar range ni kita bacaan dia kira tak betul lah. Jadi sebab tu kalau kita nak beli sesuatu device ataupun transducer, kita tengok dia punya range linearity dia. Kalau di luar daripada range tu, kalau you buat measurement juga, jawapan dia akan dapat salah lah. Dia tak garanti. Okay, itu pasal linearity. Jadi nombor 2 adalah sensitivity.
Ini. Jadi kalau kita ingat, kalau pernah kita pergi hospital ataupun klinik nak cek demam kan, doktor ada letak satu termometer dalam mulut tu. Biasanya dia akan letak dalam 1 ataupun 2 minit. Saya pun tak ingat berapa lama. Tapi dia adalah agak lama lah. Itu maknanya sensitivity temperature sensor tu adalah lambat, slow. Jadi kalau kita perhatikan dekat shopping mall, dia orang ada temperature gun tu. Dia cuma tekan button saja, dia terus dapat jawapan dalam 1-2 saat. Itu maksudnya temperature sensor tu kita ada sensitivity yang tinggi lah. Jadi sensitivity ni dia bergantung kepada application kita macam mana. Contohnya kita nak ukur speed kereta lumba dekat litar lumba Sepang kan. Jadi kita mestilah mempunyai speed meter yang high sensitivity sebab kereta tu laju kan. Compare dengan speed meter yang dekat meter motor atau meter kereta, dia itu lebih perlahan lah berbanding dengan kita nak ukur laju kenderaan yang lebih laju. Ataupun speed meter daripada speed track polis tu kan. Kalau sensitivity dia slow, kena kereta yang bawa laju, memang dia tak boleh nak tangkap lah siapa yang bawa laju. Itu kadang-kadang ada kereta yang bawa laju boleh terlepas, tapi yang bawa slow 100 lebih kena speed track. Sebab sensitivity dia agak slow, jadi dia tak memberikan jawapan yang betul. Okey, nombor 3 adalah dynamic range. Dynamic range ni maksudnya range temperature yang boleh diukur lah. Contohnya temperature yang kita nak detect demam tu 0 degree sampai 100 degree contohnya. Ini untuk fever temperature monitor. Jadi kalau you nak ukur untuk temperature besi lebur, contohnya kita tak bolehlah pakai yang range dia bawah 100 ataupun bawah 500. Dia mestilah ribu-ribu punya range lah. Jadi disebabkan range dia tu ribu-ribu, kita tak boleh nak pakai dia punya untuk ukur temperature yang orang demam ni. Itu maksudnya dynamic range. Kita mesti ada specific range yang kita nak pakai. Biasanya kalau dia wide range, harga dia pun akan menjadi lebih tinggi. Contohnya daripada 0 degree sehingga 500 degree. Ini lebih mahal berbanding dengan 0 sehingga 100. Yang ini akan jadi murah, ini akan jadi mahal. Okey, nombor 4, repeatability. Ini. Ada sensor tu, dia cuma boleh pakai contohnya dalam oil and gas. Dalam oil and gas setiap 6 bulan ataupun 3 bulan dia mesti ditukar. Dia ada cycle ataupun operating hour.
Jadi setiap sensor tu dia ada limit dia. You tak boleh nak pakai sampai contohnya bertahun-tahun lah, ataupun 10 tahun tak tukar. Kalau oil and gas 6 bulan dia orang akan tutup kilang, dan semua sensor yang berkaitan dia akan tukar, ganti yang baru, sebab dia dah lebih operating hour. Jadi kalau kita nak temperature sensor untuk detect demam tu sekali 2 kali, itu mungkin boleh pakai bertahun-tahun lah. Tapi kalau dekat hospital tu saya tak tahu berapa lama lah. Tiap-tiap hari dia orang pakai beratus-ratus orang. Mungkin sebulan, 2-3 bulan dia orang perlu tukar. Jadi yang seterusnya adalah physical size. Ini physical size ni ikut keadaan tempat yang kita nak pakai tu lah. Contohnya dalam handphone. Dalam handphone apa sensor yang terlibat? Dalam phone kita ada temperature. Nombor 2 ambient light. Kemudian ada lagi kompas. Jadi sebab dia dalam telefon kan, jadi you tak boleh lah nak pakai sensor yang besar-besar. Jadi kita ikut tengok barang yang kita nak letak tu. Contoh lagi dalam kapal terbang ataupun dalam kapal angkasa, dia pentingkan saiz, berat dan akurasi. Jadi transducer ni dia terbahagi kepada 2 kategori yang utama lah. Jadi kita ada active transducer dan kita ada passive transducer. Apa maksud aktif ni? Jadi aktif tu maksudnya sensor tu sendiri dia generate. Ni maksudnya aktif ni dia boleh generate sendiri electrical signal directly in response to the physical parameter. Contohnya yang paling mudah adalah photocell. Photocell ni dia dapat dia cahaya, dia akan keluarkan voltage ataupun current. Satu lagi piezoelectric. Piezo ni sejenis sensor yang boleh mengesan vibration. Jadi bila ada vibration, dia menghasilkan electrical current. Dan ada beberapa lagi lah yang lain untuk active transducer. Kemudian yang kedua adalah passive transducer. Kalau kita tengok perkataan passive ni, kita tahulah. Passive maksudnya dia perlukan external power. External power untuk dia memberitahu dia punya output. Contohnya adalah strain gauge dan thermistor. Thermistor ni adalah untuk detect suhu. Strain gauge adalah untuk detect pressure. Jadi ini suhu, ini pressure.
Okey, boleh? Ada apa-apa masalah? Connection okey? Boleh connection okey, tak ada masalah. Wah, dah ramai ni penonton kita, 37. Okey, biasanya transducer ni digunakan, transducer yang digunakan untuk non-electrical maksudnya untuk detect pressure, dia mengandungi dua part dalam tu. Dia ada satu sensing element, sensing tu untuk detect pressure tu lah contohnya. Contohnya microphone kan, microphone dia nak detect vibration kan, vibration daripada suara kita ni. Itu sensing element dia punya diaphragm tu. Itu sensing element. Lepas tu contohnya microphone dia ada diaphragm macam mana? Macam tu lah, ini suara lah bercakap. Kemudian kat belakang ni dia ada diaphragm, ini ada piezo lah, piezo. Kemudian baru dia ada satu circuit amplifier. Kemudian ini baru keluar pergi output kepada komputer ke apa ke lah. Jadi output dia dalam bentuk analog. Jadi sensing element dia ni, dia adalah untuk respon kepada change in physical phenomena. Jadi sensing dia, kalau case yang ni lah, ini sensing. Yang ini ada amplifier ni untuk transform. Ini transduction. Macam itulah contoh dia. Jadi electrical transducer. Jadi kita nak buat transducer atau sensor ni, dia ada banyak fenomena yang boleh kita gunakan untuk menjalankan dia punya sensing tu lah. Contohnya paling mudah yang ini. Ini untuk resistif. Maknanya sensor tu dia akan respon, dia akan menukar resistifnya elemen. Contohnya apa ya? Contohnya light sensor. Ini light. Jadi kat dalam ni dia ada satu elemen resistif, R. Jadi resistif ni dia adalah berkadar terus dengan cahaya ni. Bila cahaya ni gelap ataupun cerah, resistif kat sini akan turun ataupun naik secara linear. Jadi selain daripada resistif, kita ada induktif. Induktif ni kalau you tahu electrical induktif, dia adalah induktor lah.
induktif, lepas tu ada kapasitif, elektromagnetik, banyaklah. Elektromagnetik, piezo, fotoresistif, ada termo dan frequency generating. Ini sebahagian sajalah contoh ni. Jadi kita balik semula kepada induktif. Kalau kita sebut induktif, dia adalah sebenarnya adalah coil lah. Ini coil. Bila ada sesuatu metal ni kita dekatkan dengan induktif tu. Bukan dengan induktif, dekat dengan coil ni lah, L ni. Dia akan memberikan perubahan pada nilai L, sama ada naik ataupun turun. Jadi kalau kita dekatkan, nilai L akan naik. Dia menambah, dia akan jadi more inductance lah. Jadi bila kita jauhkan nilai L akan jadi turun. Jadi ini salah satu contoh dia adalah macam saya terangkan dulu, dekat dengan traffic light. Dekat traffic light, kalau kita perhatikan dekat jalan raya, ada satu jalur 4 segi macam tu. Dia sebenarnya kat dalam ni, dia dah gulung, ada banyak wire dalam tu, wire kecil. Dia ada banyak lah dalam. Macam tu. Kat sini ada, kita boleh ukur dia punya L lah. Jadi bila kereta datang, jadi kereta tu dibuat daripada besi kan. Bila kereta tu duduk ke atas tu, dia telah mengubah nilai L. Jadi sebabkan kereta tu adalah daripada metal, L tu akan naik. Jadi bila kita gunakan circuit bridge, macam kita dah belajar dalam section bridge hari tu, jadi dia akan memberikan petunjuk yang ada kenderaan ke atas jalan raya. Jadi daripada situ kita akan gunakan komputer ataupun microprocessor untuk tentukan berapa lama traffic light tu akan on ataupun off. Sama ada dia nak merah, sama ada dia nak hijau, bergantung pada komputer lah. Sensor dia cuma detect. Jadi kita tengok sensor yang paling mudah lah, based pada resistive. Ni, resistive position transducer. Okey, ini adalah resistive position, namanya position. Jadi kita nak detect position. Jadi kita ada shaft kat sini. Ini shaft dia. Shaft ni bergerak kiri dan kanan. Kemudian kita ada wire dekat sini. Jadi ini wire. Dia wire je lah. Kemudian shaft ni dia bersentuh dengan, dia ada sentuhan dengan wire yang tadi tu. Okey, dia bersentuh, dan sentuhan tu dia bersentuh kat sini, dan kita sambungkan dia punya ni
jadi output sebagai W. Jadi kita boleh wakilkan keseluruhan circuit ni dalam bentuk variable resistor voltage divider macam ni. Jadi ni W, dia touch dengan wire ni, jadi dia boleh bergerak naik atas ataupun naik turun bawah. Kalau atas jadi macam tu, bawah jadi daripada sentuhan ini dia menghasilkan variable output kat sini. Bila you dah belajar voltage divider kan, voltage divider macam mana? Saya ingat macam ni lah. Ini VDC, ini Vout, R1, R2, macam tu. Jadi R2 ni dekat tempat yang dia sentuh tadi tu lah, dia akan mengubah nilai R1 dan R2. Okey, contohnya macam ni. Dia bersentuh dekat sini. Ini akan jadi R1, ini R2. Maknanya untuk kes yang ni, R1 lebih kecil daripada R2. Ataupun contohnya ini 1K, ini dia akan jadi 5K. Macam tu. Jadi equivalent circuit dia R2 5K, R1 1K, macam tu. Jadi kalau kes dia bersentuh ke atas, ini R1 lebih besar daripada R2. Sini R1, ini R2. Jadi contoh dia, ini jadi 1K, ini jadi 5K. Ground, Vout. Jadi kalau kita buat calculation dua circuit ni, kita akan menghasilkan voltage output yang berbeza sebab dia punya rintangan dia tu dah berubah. Contohnya yang ini R1 dia 1K, yang ni R1 dia 5K. Mestilah nilai dia lain. Okey, boleh setakat tu? Ke semua dah lari dah? Boleh ya? Okey, kita tengok contoh ni. Okey, kita ada resistive position transducer. Kita ada shaft stroke, panjang dia 3 inci. Macam circuit dalam 7.1B. Total resistance of the potentiometer adalah 5 kilo ohm. Jadi apply voltage adalah 5 volt. Jadi when the wiper is 0.9 position in from B, what is the value of the output? Mana bendanya? Tengok. Tak ada figure.
Okey, kita diberitahu kita ada satu wire okey, wire ini panjang dia adalah sepanjang 3 inci. Okey, panjang dia 3 inci macam tu. Lepas tu dia ada position A, position B, dan kita ada output. Sini output lah. Ini V output. Okey, dia beritahu kedudukan output ni berapa kedudukan dia. Kedudukan dia adalah 0.9. Ini 0.9 inci from B. inch macam tu. Okey, dan juga diberitahu keseluruhan panjang wire A dan B ni dipanggil potentiometer lah. Nilai resisten dia adalah 5 kilo ohm. Jadi benda ni nilai resisten dia adalah 5 kilo ohm. Jadi untuk panjang 3 inci, resisten dia adalah 5 kilo ohm. Maksudnya panjang benda ni. A dan B ni, wire ni, nilai resisten dia 5 kilo ohm. Jadi kita touch dekat 0.9 inci macam ni. 0.9 kita touch ni dari sini. Jadi kedudukan ni berapa dia punya resisten dia. Jadi cara dia kita guna perkadaran terus sahajalah. Maksudnya kita ada 3 inci, position dia 0.9. Jadi 0.9 bahagi 3 inci darab dengan total resistance kita. Total resistance 5 kilo ohm. Jadi kita dapat daripada ni adalah 1500 ohm. Jadi nilai di resistance kat sini adalah 1500 ohm macam tu. Ini adalah equivalent resistance dia. Jadi soalan dia yang lain adalah what is the value of the output voltage? Ini senanglah, you cuma just apply voltage divider. Voltage divider dia macam mana? Macam ni. Jadi dia beritahu voltage yang dia bagi adalah 5 volt. Jadi 5 volt ke atas ni dia apply. Jadi you dah kira tadi nilai R ni adalah 1500 ohm.
kita tahu total dia adalah 5 kilo ohms. Jadi output dia kat sini tak ada space lah. Jadi output dia Vout sama dengan 5 volt kali dengan 1.5K bahagi R1 campur R2. R1 R2 sinilah, ini R1, ini R2. R1 R2 nilai dia 5K. Itu yang kita dapat formula ini. Jawapan dia 1.5 kilo ohms. Kita return semula sini. Sini 1.5 volt, sorry. Okey, setakat tu ini simple voltage divider saja yang kamu dah belajar lah. Sepatutnya tak ada masalah. Okey, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia menggunakan litar bridge. Ini sebenarnya adalah litar bridge. Dia ada dua kat sini. Ini satu. Ini satu. Kalau kita combine, kalau kita tengok ada 4. R1, R2, R3, R4. So ini adalah litar bridge untuk chapter unbalanced bridge, unbalanced DC bridge. Jadi kita cuma just follow formula ni lah. Jadi disebabkan kita nak dapatkan voltage antara dua terminal ni, ini A dan B, kita nak dapatkan VA dan B. Maknanya kita letak meter, voltmeter sini satu, sini satu. Berapakah voltage dia? Jadi kita cuma tolak lah. VA tolak dengan VB. VA tolak VB sama dengan VAB. Jadi calculation dia kita boleh tengok dekat sini dah ada. Cuma awak cuma follow sajalah. Ini VA dan ini adalah VB. Dapat 0.5. Okey, setakat tu. Jadi kita dah kesuntukan masa. Sekarang pukul 9.53 dah. Jadi strain gauge kita sambung kepada next lecture lah. Jadi sekarang saya nak brief mengenai assignment. Jadi semua dah tengok assignment kan? Korang mana? Dah kan? Faham tak soalan macam mana? Soalan tak faham? Jadi soalan dia minta you ambil you pilih salah satu sistem yang you berminat. Contohnya
sistem autopilot kapal terbang. Jadi agak-agak dalam autopilot kapal terbang tu ada apa? Mestilah ada speed sensor, pressure, lagi apa? Benda-benda kapal terbang lah, sudut dia ke, angle dia. Jadi benda-benda tu you kena study lah. Apa keperluan untuk sebuah sistem autopilot. Jadi kat dalam sistem tu dia mengandungi sensor. Contohnya paling mudah sensor suhu lah. Kapal terbang mesti ada suhu juga. Jadi sensor suhu tu you pilih, you study sensor suhu dan explain macam mana prinsip kerja sensor suhu tersebut. Jadi sensor suhu ni ada macam-macam. Dia ada banyak jenis. Dia ada jenis infrared, dia ada jenis thermocouple. Jadi you pilih yang sesuai untuk aplikasi kapal terbang. Contohnya ada lebih, saya minta 5 kan. Kalau lebih, kalau you malas nak explain, cakap lah dalam ni ada pressure, ada apa-apa lah, macam-macam lagi ada lah. Cakap je lah, tapi you boleh explain sampai 5 cukup lah. Ke nak nambah, nak lebih lagi ya? Contohnya apa lagi contohnya dalam enjin kereta. Enjin kereta ada apa? Enjin kereta mestilah ada speed kan. Dia ada sensor suhu, dia ada sensor flow, air flow kan, mass air flow. Dia ada sensor oksigen. Apa lagi ada? You explain dia punya operation. Lepas tu explain dia punya prinsip kerja sensor tu untuk setiap application dia. Boleh? Jadi you buatlah gambaran overall keseluruhan sistem dia macam mana. Lepas tu explain satu-satu. Sensor suhu, sensor position, sensor apa benda lagi, airflow sensor. Senang je. Jadi kat dalam dunia ni ada banyaklah sistem yang mengandungi banyak sensor lah. Komputer pun ada sensor dia. Dia bukan microprocessor je, dia ada sensor juga. Yang paling pokok sensor suhu lah kan. Okey, assignment ni markah dia 15 per 100 lah. Agak banyak lah. Jadi you kena buat agak detail lah, dengan lebih kurang je. Okey, boleh? Jadi saya beri masa untuk buat tu dalam 2 minggu. Ada sebarang persoalan? Ada soalan, ada masalah ke? Internet tak ada, macam mana nak buat assignment, tak ada buku. Jadi you boleh Google lah. Jadi jangan lupa assignment attendance. Attendance mana attendance? Saya akan tutup pukul 10. Siapa yang belum sign tu, sign cepat. Attendance, kehadiran 38 dah sign.
3/8 dah turn in. Okey. Semua kat dalam ni dah sign lah maksudnya.